kita dah terlalu tak boleh nak lari daripada dosa kecil ni. Dia duk mai. Tapi orang yang menjaga daripada dosa besar ni, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kecil dia. Tuan-tuan, satu hadis. Saya nak tuan-tuan pegang hadis ni elok. Pegang hadis ni elok. Macam mana Nabi pesan dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa nama dia? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Satu hari Nabi naik unta ataupun naik kenderaan lah bersama dengan Ibnu Abbas. Lalu Nabi beralih kepada Ibnu Abbas, dia kata, ya gulam, wahai anak. Gulam ni panggilan kepada budak yang umur bawah 10 tahun. Ya gulam, mau tak aku ajak kepada kamu satu kalimat? Mau tak ajak kamu satu benda ni? Nabi panggil itu dalam keadaan Nabi nak minta supaya Ibnu Abbas ni bagi perhatian. Boleh je sambil duduk berjalan Nabi cerita ni, aku nak cerita kamu, boleh. Tapi Nabi panggil dia dulu. Ya gulam, wahai anak, ni mau tak aku cerita kepada kamu satu kalimat? Apa dia? Nabi kata, tuan-tuan pun nak pegang ni. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah yahfadka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ni yang saya nak pesan pada tuan-tuan hari ni. Nak jadi orang baik, jaga Allah. Jaga Allah. Apa maksud jaga Allah dan Allah akan jaga kita ni? Tuan-tuan, kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dua benda. Yang maksud jaga Allah ni, Allah akan jaga kita ni, dua benda. Yang pertama, kamu membina tembok di antara kamu dengan benda yang diharamkan oleh Allah. Cerita dia bina tembok ni bukan sampai berjumpa dengan benda haram. Tak. Sebelum jumpa haram tu, tembok ada dah kita buat. Tembok daripada apa? Daripada benda yang haram. Sebelum sampai yang haram tu, dia akan berjumpa dengan benda yang syubhah. Syubhah ni apa? Benda yang ada doubt dalam hati. Ada was-was. Cerita dia macam ni. Bila tuan-tuan nak buat satu benda, ada mai dalam hati ni, boleh tak boleh, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Faham tak? Maka dia nama apa? Syubhah. Tinggal terus. Rasa boleh tak boleh. Ni bukan cerita tak boleh, cerita baru rasa boleh tak boleh. Tinggal dah. Ini orang yang jaga hak Allah. Nabi kata apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kamu tinggalkan benda yang meragukan kamu dan ambil benda yang tidak meragukan kamu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Nabi SAW. Di antara tanda eloknya keislaman seseorang itu, tanda eloknya Islam seorang itu, ialah dia meninggalkan benda yang tak menjadi manfaat untuk dia. Dia nak buat satu benda, ada manfaat tak ada manfaat, boleh tak boleh, boleh tak boleh, duk berasa boleh tak boleh, duk main ragu dalam diri ni, tinggal terus dah. Maka dia akan terselamat daripada benda yang haram. Yang haram duduk depan lagi dah. Ini orang yang jaga Allah. Tuan-tuan boleh faham tak? Nak saya bagi contoh tak? Macam tuan-tuan masuk, orang panggil kita, mainlah masuk investment dekat dalam ni. Bila kita nak masuk investment tu, tiba-tiba sebagai orang kata apa? Tak boleh ni, dia tidak menepati syarat ni. Sebagai orang kata apa? Boleh ha? Ni kawan ni kata boleh, kawan ni kata boleh, kawan ni kata tak boleh. Dia main doubt dalam hati. Waktu tu tinggal. Nak makan satu benda, bolehkah makan ni? Orang ni kata halal, orang kata haram, orang ni kata boleh, orang kata boleh. Tinggallah, tak makan pun tak mati Banyak benda makan lain lagi duk ada. Betul tak ni? Boleh tak buat lagu tu agak-agak? Kalau boleh buat lagu tu, itu orang yang jaga hak Allah. Ihfadillah yahfadka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ni tak cerita yang haram. Cerita haram ni jauh lagi ni. Ni cerita yang subah aja. Sampai tahun subah tinggal dah. Kita kena jadi orang macam tu, tuan-tuan perempuan. Kena jadi orang macam tu. Nak makan kena berkira apa kita nak makan. Bukan main bedai je. Sungguh tuan-tuan tahu tak? 70% daripada produk halal yang duduk di tray dia panggil apa? Di supermarket tu 70% itu dikeluarkan oleh orang-orang bukan Islam. Sedangkan itu makanan halal. Dan kita orang Islam saja yang faham apa tu halal. Nabi kata, innal halala bainun, il haram bainun, wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asyubahati faqad istabara li dinihi wa 'irdihi.
Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Yang halal tu jelas, yang haram tu jelas, namun ada di antara kedua yang nama syubhah, kata Nabi. Barang siapa yang menjaga, yang ramai di kalangan manusia yang tak tahu tentang dia daripada syubhah ni, maka barang siapa yang menjaga daripada perkara syubhah ini, dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan diri dia. Barang siapa yang ambil daripada syubhah, maka kemungkinan dia boleh jatuh dalam benda yang haram. Boleh faham tu? Salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, ihfazillah yahfazka tu. Siapa yang menjaga Allah, Allah menjaga dia tu. Apa dia? Perintah Allah. Apa yang diperintahkan kepada dia, kalau benda itu wajib, maka dia bersungguh-sungguh melakukannya tanpa sambil lewa. Tengok Allah sebut tadi kan dalam Quran, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Bukan, Allah sebut dalam tadi yang hadis daripada kitab yang Salli Sumat yang kita bacakan tadi ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Buat satu amalan yang wajib tanpa main-main, tanpa sambil lewa. Ini orang yang jaga hak Allah. Dan dia bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat sunat. Ini orang yang jaga Allah. Maksud dia, tuan-tuan ni nak hidup dekat dunia ni bukan apa lama pun. Sat je, nak mati tak apa lama lagi dah. Tuan-tuan lah, saya lambat lagi. Takut juga sebut yang tuan-tuan. Tapi subhanallah, itulah perjalanan hidup kita. Mau tak mau, suka tak suka, satu hari kita akan mati. Sampai time dia kita akan mati. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, time is very limited. Time ni sangat terhad. Waktu kita ni sangat sikit. Tuan-tuan, sekejap lagi nak sembahyang zuhur. Waktu zuhur daripada pukul 1.30 sampai pukul berapa? Sampai masuk asar. Sampai masuk asar. Azan je asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis dah waktu zuhur. Salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan sembahyang zuhur pukul 1.30 masuk waktu tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lepas tu sembahyang sunat 2 rakaat, lepas tu sekejap lagi sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur waktu tu berapa rakaat? Berapa rakaat? Siapa tak mau jawab ni? Takkan tak tahu nak kira zuhur berapa rakaat, takkan nak kira. 4 lah. Kalau tuan-tuan sembahyang pukul 4.30 lagi 5 minit nak masuk asar, katalah kan, berapa rakaat? 4 rakaat juga. Habis pasal apa? Allah, apa beza dia? 4 rakaat sebelum, 4 rakaat 1.30 dengan 4 rakaat 4.30. Apa beza dia? Rakaat tak beza, tapi beza apa? Pahala. Pahala. Kemuncak pahala tu waktu mana? 1.30 tu yang awal tu. Yang 4.30 tu dah kurang dah pahala walaupun sah. Habis pasal apa nak cari pahala sikit walhanya kerjanya sama? Usumai kata, ni Amai misi rumput kat rumah aku nah. Pukul 8. Kalau Amai pukul 8 pagi aku bayar RM50. Kalau Amai pukul 4 petang lagi aku bagi RM1. Agak kita nak main 8 pagi ke apa pukul 4 petang? 8 pagi lah sebab dapat RM50. Dalam bab kerja nak cari duit banyak. Dalam bab ibadat pasal apa? Cari pahala sikit. Siapa dia buat perangai gitu tak? Cuba angkat tangan habis. Naklah. Tu perangai kita dulu. Dulu memang kita buat macam tu. Lah ni duk mengaji dah, jangan dia buat macam tu dah. Usaha nak bagi dapat. Kita pun duk heran pasal apa perangai kita ni? Apa pelik sangat kita ni? Orang duk habaq dah. Pilah semaya awal, pi semaya awal, pi awal dapat pahala, pi awal dapat pahala banyak. Dah kita nak pi semaya lambat juga. Tu pelik sungguh kita ni. Betul tak ni? Apa tak mengaku buat gaya ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi suruh, tuan-tuan nak buat, saya disusun satu buku, nama buku Amalan Mengangkat Darjat. Tapi habis stok saya ingat saya beli buku main ni. Nak bagi tuan-tuan satu, bukan bagilah, belilah. RM12 je pun. Daripada bangkit tidur sampai tidur balik, susun amal 100 muka lebih. Nak tidur saja dekat 20 amalan. Nak tidur saja. Lepas semayang, sebelum semayang, bangkit tidur, susun satu. Sampai ke tahap saya susun buat mana? Saya buat jadual. Buat kotak-kotak pukul 5 pagi nak buat apa. Lepas mayang ni saya buat mayang ni, lepas mayang ni buat mayang ni. Susun sampai macam tu. Pasal apa? Kalau boleh tak mau ada satu pun yang tertinggal. Tapi dalam susun pun dia tinggal juga.
Bukan tuan-tuan lah saya lah. Bukan cerita bayang kawan tulis buku aduh ya Allah, salih alaihi wasallam. Pasal apa kita ni lagu ni? Tak tahu Ustaz Jamal. Faham tak? Iman kita ni teruk sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nak kena usaha. Ibadat yang wajib nak jaga se-perfect mungkin, sesempurna mungkin ibadat wajib yang kita nak buat. Ini orang yang jaga hak Allah. Dia tak ambil sambil lewa. Yang kedua, ibadat sunat. Ibadat sunat tu buat apa? Bersungguh-sungguh untuk buat. Nabi kata dalam satu hadis, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Siapa yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang aku larang daripada kamu melakukan, maka hendaklah kamu tinggalkan. Nabi sebut tinggalkan. Tapi wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kamu untuk kamu lakukan, maka hendaklah kamu lakukan sedaya mampu kamu. Bab larangan, Nabi kata tinggal terus, tak ada bincang-bincang lagi, tinggal terus. Tapi dalam bab perintah, buat sekadar mampu. Pasal apa Nabi kata sekadar mampu? Sebab ada dua perintah, satu wajib, satu sunat. Yang wajib buat, yang ni memang tak ada kompromi dah. Tapi yang sunat, bersungguh-sungguhlah untuk buat. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, itu orang yang menjaga hak Allah. Kalau kita jaga hak Allah, maka Allah akan jaga kita. Apa maksud Allah jaga kita? Yang pertama, Allah akan menjaga kehidupan dunia kita. Tuan-tuan nak apa? Nak tenang dalam hidup, nak anak-anak soleh, nak hidup berkat, nak jauh daripada fitnah, nak jauh pada musibah, nak jauh pada ujian. Allah jaga kita. Ihfazillah, kamu jaga Allah, kamu akan mendapati, kata Nabi SAW, Allah imamuka, duduk di depan kamu. Dengan maksud Allah duduk protect kita ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allah jaga apa? Allah akan menjaga agama kamu. Allah jaga kehidupan dunia, Allah jaga agama kita. Maksud dia apa? Allah tidak akan menggelincirkan kita kepada kesesatan. Habis salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana maksud Allah jaga daripada kita ni tergelincir? Jangan sampai kita tergelincir. Tuan-tuan, hati ni Allah pegang, tahu tak? Hati ni milik Allah. Sebab tu selalu doa, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ni atas agama kamu. Salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Hati kita ni Allah pegang. Kalau terlepas, tuan-tuan, tergelincir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ramai orang yang duduk Islam elok, ujung-ujung kafir. Ada? Salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang duk buat amal elok, duk pergi masjid bahawa ujung-ujung tak pergi masjid dah. Tak semayang bahkan. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang semalam kami forum. Dia wakafkan tanah dia 6 ekar untuk buat madrasah. 6 ekar untuk buat madrasah. Selepas lebih 10 tahun madrasah itu berjalan, pada umurnya 83 tahun, dia tarik balik wakaf dia. Ujung-ujung ni. Ni bukan cerita dia masih hidup, bukan cerita anak. Dia sendiri tu. Wakaf, sekolah ada, budak-budak duk mengaji. Umur dia masuk 83 tahun, withdraw. Ustaz, saya nak ambil balik wakaf saya ni. Wakaf ambil balik apa? Benda wakaf tu bagi dah habis, bukan jadi hak dah, hak Allah dah. Kalau ustaz nak duk juga, saya jual satu kaki, 1 ekar 100,000. Cek dengan pejabat tanah apa semua tu, nilai 80,000 je. Tak boleh kurang sikit kah? Tak boleh, saya nak 100,000. Ya Allah, tuan-tuan boleh bayang tak? Hati Allah boleh beralih ke tu. Sebab tu jangan duk kata, ulama kata, jangan duk rasa selesa dengan apa yang kita duk dalam ni. Kalau boleh main masjid, tuan-tuan boleh duk semayang, duk qiyam mulai tiap-tiap malam. Jangan duk rasa selesa selagi tak mati. Kawan saya, ayah dia ujung hayat, tak mau semayang lah. 70 lebih lah, tak mau semayang. Dulu pergi masjid,
Ayah semayang lah ayah. Tak mau. Hang tak usah suruh aku. Hang tu budak lagi. Aku makan garam dulu pada hang tu yang darah tinggi tu. Hang boleh marah. Allahu Rabbi. Hujung hayat tak mau ibadat. Sebab tu jangan rasa selesa. Doa pada Allah. Allahumma qallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Tambah ulama.